Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azman bin Awid, pelajar OUM, Cawangan Shah Alam. Saya akan membincangkan tentang pengantar komunikasi. Malaysia yang terletak di bahagian Asia Tenggara merupakan sebuah negara persekutuan yang mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, iaitu sebenarnya Malaysia dan Malaysia Timur. Sehingga tahun 2019, Malaysia yang terkenal di mata dunia dengan kepelbagaian kaum, agama, kepercayaan, kesenian dan adat resam mempunyai anggaran 32.6 juta penduduk. Pecahan rakyat Malaysia terdiri pada kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Antara cabaran komunikasi antara budaya adalah sikap prasangka atau prejudis yang dipraktikkan oleh sebahagian masyarakat daripada kaum-kaum yang lain. Prejudis secara umumnya dalam konteks perbezaan kaum ini bermaksud pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok kaum yang lain yang tersemat dalam hati seseorang atau kelompok kaum yang tertentu. Sebagai contoh, pada tahun ini, negara kita sudah beberapa kali dibadai isu-isu prejudis yang boleh merenggangkan perhubungan antara kaum seperti isu tulisan Jawi, isu Menteri Berbangsa Melayu Islam yang merasmikan sebuah sekolah untuk kaum Cina dengan menandatangani tanglung serta isu penceramah dan pendakwah terkenal yang berasal dari India yang menetap sementara di Malaysia, Dr. Zakir Naik, yang dianggap sebagai penjenayah di India kerana memecahkan masyarakat dengan mengislamkan ramai orang di sana. Cabaran yang kedua ialah semangat perkauman yang melampau, resist yang sama erti dengan semangat perkauman atau semangat asasbiah berlaku di seluruh dunia walaupun di negara maju. Sebagai contoh, Amerika Syarikat yang dianggap sebagai negara maju di dunia masih mempunyai bibit semangat perkauman atau resist yang dipraktiskan oleh segelintir masyarakat di sana terhadap orang yang berkulit hitam. Di Malaysia, yang mempunyai pelbagai kaum ini juga tidak dapat lari dari isu perkauman ini. Pada 13 Mei 1969 turut menyaksikan satu insiden kemuncak yang berpunca daripada semangat perkauman yang taksub terhadap kaum mereka sendiri dan telah menyebabkan ratusan rakyat Malaysia pada ketika itu mati dibunuh. Seterusnya, antara cabaran komunikasi budaya yang lain adalah sikap etnosentrisme, iaitu kepercayaan bahawa unsur-unsur budaya kaum sendiri lebih baik daripada unsur-unsur budaya kaum yang lain. Sebagai contoh, di Malaysia ada segelintir masyarakat di semenanjung Malaysia merasakan cara kehidupan orang di kawasan pedalaman di Sabah tidak sejahtera dan tidak akan maju apabila mereka tidak mendapat bekalan elektrik. Mereka yang mempunyai sikap etnosentrisme ini melihat kebudayaan mereka adalah yang tertinggi, di mana kuasa dan nilai yang ada di dalam budaya kaumnya dianggap sebagai bahtera, kebijaksanaan, keindahan dan kesucian, manakala di sekelilingnya adalah kafir dan gasar. Walau bagaimanapun, dengan cabaran-cabaran yang boleh menjadi penghalang, komunikasi antara budaya dalam kalangan rakyat Malaysia semakin lama semakin nampak berkesan dan menuju ke arah satu perpaduan sebagai bahasa bangsa Malaysia. Pertama, perkara ini dapat dibuktikan melalui kedudukan Malaysia yang baik ketika ini seperti yang dilaporkan Indeks Keamanan Global GPI. Kedudukan Malaysia yang diiktiraf sebagai negara ketiga paling aman di Asia selepas Jepun dan Singapura secara tidak langsung dapat menarik minat pelancong dan pelabur luar untuk datang ke Malaysia. Selain itu, keberkesanan komunikasi antara budaya dalam kalangan Malaysia dapat dilihat melalui kecemerlangan pasukan kebangsaan kita yang terdiri daripada pelbagai kaum dalam sukan seperti bola sepak. Mereka dibalisi oleh bintang pelbagai kaum seperti Soh Chin An, San Tok Seng, Hassan Sani, Arumugam dan lain-lain lagi. Selain itu, skuad badminton negara yang dibalisi oleh anak-anak sidik Fu Ko Keong, Cheo Sung Kit dan So Beng Kiang. Selain itu, kita dapat lihat para penyokong pelbagai kaum yang datang untuk menyaksikan perlawanan yang melibatkan Malaysia untuk memberi sokongan dan secara tidak langsung menunjukkan semangat kenegaraan dan bangsa Malaysia yang tinggi. Baru-baru ini, kita disensasikan dengan kemunculan YouTuber Espavitra yang petah dan fasih berbahasa Melayu ketika berkongsi resipi dan cara menyediakan makanan dalam koleksi video beliau di YouTube. Tidak menggunakan bahasa Tamil, sebaliknya menggunakan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi dalam video adalah dengan harapan supaya videonya mudah difahami oleh majoriti rakyat Malaysia. Perkongsian mereka mendapat perhatian dari pelbagai kaum di Malaysia, malah ada dari Asia. Secara kesimpulannya,
Komunikasi antara budaya yang berkesan adalah sangat penting bagi perpaduan masyarakat Malaysia yang majmuk. Pelbagai strategi untuk mengekalkan keamanan yang perlu dilaksanakan dan disahut oleh semua lapisan masyarakat. Setiap kaum perlu memainkan peranan mereka dalam memastikan konflik perkauman dapat dielakkan dan tidak berulang lagi. Hubungan antara kaum yang baik dan saling melengkapi ini akan melahirkan masyarakat Malaysia yang harmoni. Saling bekerjasama, bersefahaman antara kaum dapat dikekalkan bagi membangunkan negara kita Malaysia. Sekian, terima kasih.